Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian dari kitab Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaitan, perlindungan manusia daripada jin dan syaitan, yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaAllah pada malam ini kita nak lihat seterusnya tajuk Al-Jin Yatashakkaluna wa yatasawwarun. Jin boleh membentuk diri dan merupai jelmaan-jelmaan yang lain. Antara apa yang boleh dilakukan oleh jin, boleh menyerupai manusia, boleh menjelma sebagai haiwan dan sebagainya. Ini antara apa yang boleh dilakukan oleh golongan jin. Kita manusia tak boleh, kita tak boleh menjelma sebagai manusia lain, tak boleh menjelma sebagai haiwan, binatang, tak boleh. Ke ada yang boleh sini? Ada yang boleh sini? Tak ada kan? Mana tahu takut ada boleh, tak boleh. Tapi jin boleh. Baik. Ada kisah, iaitu bila mana
Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia telah diamanahkan untuk menjaga harta Baitul Mal, harta zakat, oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi pada satu malam itu, seorang lelaki, sebenarnya jin, dia menyerupai seorang lelaki mencuri harta Baitul Mal. Disebut sini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan, فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شك حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه كذبك سيعود، فعرفت أنه سيعود لقولي Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu sayauд. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah mewakilkan aku untuk menjaga harta zakat Ramadan. Lalu datang seseorang mencuri harta zakat itu. Lalu aku menangkap dia. Aku menyatakan kepada dia, demi Allah, sesungguhnya aku akan membawa kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang itu, sesungguhnya aku sangat berhajat. Aku mempunyai keluarga. Aku berhajat dengan hajat yang sungguh-sungguh. Maknanya dia seorang yang miskin lah. Nak kata dekat Abu Hurairah, dia perlu kepada makanan. Kenapa? Kerana itulah dia mencuri harta zakat pada malam itu. Lalu aku pun melepaskan dia, dengan sebab dia menyatakan dia seorang yang berhajat, dia miskin, ada keluarga dan sebagainya. Dia tak jadi, Abu Hurairah tak jadi untuk nak bawa lelaki ini menghadap baginda Nabi Muhammad SAW. Ada dia kesianlah. Bila datangnya waktu subuh, Nabi SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan kepada orang yang kamu tangkap semalam? Ya, Nabi dia tahu. Sebab apa Nabi tahu? Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi tak ada pun melihat peristiwa lelaki itu masuk pada malam itu. Cuma Nabi diberitahu bahawa malam tu seorang lelaki masuk untuk mencuri harta Baitul Mal, ditangkap oleh Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah lepaskan dia. Lalu aku menjawablah, makna Abu Hurairah menjawab bila mana baginda bertanya, apa yang kamu lakukan kepada orang yang kamu tangkap semalam? Lalu aku menyatakan, wahai Rasulullah, dia mengadu tentang hajatnya yang sungguh-sungguh bagi dia keluarga. Lalu aku merasa kasihan belas kepadanya, maka aku lepaskan dia. Sabda Nabi SAW, adapun sesungguhnya dia menipu kamu dan dia akan kembali lagi untuk mencuri. Lalu aku mengetahui sesungguhnya orang semalam tu akan kembali dengan sebab apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Abu Hurairah, bila Nabi kata dia akan kembali, dia akan datang lagi untuk mencuri.
Kata-kata Nabi ni tuan-tuan, dia bukan gurau senda, dia bukan main-main, dia bukan dusta. Walaupun dia belum berlaku lagi, tapi Nabi kata dia akan kembali, dia akan datang lagi. Jadi Abu Hurairah percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu. Kan? Nabi sebab apa? Sebab dia seorang Rasul yang diwahyukan kepadanya. Maka sebab itu dia tahu. Kita tak tahu apa yang akan berlaku, kita tak tahu. Tapi Nabi mengetahui dengan sebab Allah memberitahu kepada dia. Maknanya kalau Allah tak beritahu pada dia, Nabi tak tahu. Nabi tidak tahu perkara gaib, melainkan Allah lah yang mendedahkan perkara gaib itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Kita siapa nak beritahu? Kan? Kita Allah beritahu. Kita ada turun wahyu pula? Tak ada. Kan? Jangan ada pula ada orang kata Allah beritahu dia. Farasattuhu faja'a yahdu min at-ta'am fa akhadtuhu fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal da'ni fa inni muhtajun wa alayya 'iyal la a'udu farahimtuhu fa khallaitu sabila fa asbahtu fa qala Rasulullah sallam ya Abu Hurairah ma fa'ala asiruk. Qultu ya Rasulullah syaka hajatan syadidah wa iyalan farahimtuhu fa khallaitu sabila. Qal amma innahu kadzabaka wa sayauд. Iaitu kata jadi malam tu, malam yang kedua tu, lelaki yang sama masuk mencuri harta Baitul Mal tu, harta zakat tu. Lalu Abu Hurairah tangkap dia. Dan Abu Hurairah kata dekat dia, sesungguhnya aku akan membawa kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki itu, biarkanlah aku, lepaskanlah aku. Sesungguhnya aku sangat berhajat. Bagi aku ada keluarga. Aku tidak akan kembali lagi. Dia berjanji, dia kata aku tak akan datang lagi untuk mencuri, kata dia. Lalu kata Abu Hurairah, aku pun kasihan belas kepada dia. Aku lepaskan dia. Lalu bila masuknya waktu pagi esok, Nabi sallam bersabda, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan terhadap orang yang kamu tangkap semalam? Lalu kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia mengadu tentang hajatnya yang sungguh-sungguh. Dia ada keluarga, lalu aku pun kasihan dia, aku lepaskan dia. Kata Nabi, adapun sesungguhnya dia menipu kamu dan dia akan kembali lagi, dia akan datang lagi untuk mencuri. Nabi tahu dia akan datang lagi malam ni, malam ketiga ni dia akan datang lagi. Kemudian farasattu salisah faja'a yahsu min at-ta'am fa akhadtuhu fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadha akhiru thalath marrat annaka taz'amu la ta'ud thumma ta'ud. Qal da'ni u'allimuka kalimat yanfa'uka Allah biha. Qultu ma hun? Qala idza awaita ila firashik faqra ayatal kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta tahtimal ayah fa innahu la yazalu alayka minallahi hafidhun wa la yakrubuka syaitanun hatta tusbih fa khallaitu sabilah. Jadi pada malam yang ketiga datang lagi lelaki itu mencuri, aku tangkap dia. Lalu aku katakan pada dia, sesungguhnya aku akan membawa kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kali yang terakhir, 3 kali dah. Sesungguhnya kamu telah pun mendakwa, telah pun nyatakan kamu tak akan kembali, kemudian kamu kembali. Kata laki-laki itu, biarkan saya ajarkan kepada kamu kalimat-kalimat yang memberikan manfaat kepada kamu oleh Allah dengannya. Lalu aku kata, Abu Hurairah kata, apa dia? Kata laki-laki itu,
apabila engkau masuk ke tempat tidur, bacalah ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hingga selesai ayat tersebut. Maka sesungguhnya akan sentiasa Allah memelihara kamu dan syaitan tidak akan mendekati kamu hinggalah waktu subuh, lalu aku pun lepaskan dia. Kan? Sebab lelaki ni ajar dekat Abu Hurairah satu ilmu, iaitu bagaimana ilmu ni untuk mendapat penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala ketika mana masuk tidur baca ayatul kursi. Sunnah ni kan, sekali dia baca kan, baca sampai habis. Dia kata apa? Allah akan sentiasa memelihara kamu dan tidak akan syaitan mendekati kamu hinggalah pagi esok. Dengan sebab dia ajar ni tuan-tuan, Abu Hurairah pun lepaskan dia. Kan? Dia ajar ilmu ni, makna dia rasuah ilmu. Dia bukan rasuah duit ya. Dia rasuah ilmu. Kita rasuah ni kan lain kan. Lalu dia pun lepaskan laki-laki itu. Fa asbahtu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asiruka al-barihah. Qultu ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimat yanfa'uni Allahu biha fa khallaitu sabilah. Qala wa ma hiya? Qultu qala li idza awaita ila firashik faqra ayatal kursi min awwali hatta takhtim al-ayah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala li la yazala 'alaika min Allahi hafiz wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ 3 أيام يا أبا هريرة قال لا قال ذاك الشيطان رواه البخاري. Lalu pada pagi esoknya baginda Nabi sallam menyatakan padaku apa yang kamu lakukan terhadap orang yang kamu tangkap semalam. Lalu aku berkata, kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, dia mendakwa dan dia mengajarkan kepada aku kalimat-kalimat yang Allah memberikan manfaat kepadaku dengannya. Lalu aku lepaskan dia. Lalu kata Rasulullah, apa dia? Apa dia kalimat itu? Aku berkata, kata Abu Hurairah, dia berkata padaku, apabila engkau nak masuk ke tempat tidur, bacalah ayat al-kursi daripada awal hingga akhir, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu dia berkata pada aku, tidak akan sentiasa Allah memelihara kamu dan tidak akan syaitan mendekati kamu hinggalah pagi esok. Lalu Nabi SAW menyatakan sesungguhnya dia benar. Maknanya apa yang dia ajar itu satu kebenaran, walau macam mana pun dia seorang yang menipu. Kan? Sebab apa? Sebab dia kata dia tak nak masuk. Dia masuk 3 kali dia masuk. Tapi apa yang dia ajar itu sesuatu yang betul. Maknanya Nabi membenarkan apa yang laki-laki itu ajar. Kemudian kata Nabi, kamu tahu tak siapakah yang kamu bercakap 3 hari 3 malam tu, wahai Abu Hurairah? Kamu tahu tak dengan siapa kamu cakap tu? Lalu kata Abu Hurairah kata, la, tak tahu. Nabi kata, itulah syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu dia cerita dia. Maknanya syaitan merupai seorang lelaki datang untuk mencuri harta Baitul Mal, ditangkap oleh Abu Hurairah 3 malam berturut-turut, tapi dilepaskan. Dan malam yang ketiga syaitan itu mengajarkan kepada Abu Hurairah
bagaimana untuk mendapat pemeliharaan daripada Allah pada malam hari sebelum tidur baca ayatul kursi, dan syaitan tidak akan mendekati sampailah waktu pagi esok. Dan apa yang diajar itu dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kata walaupun dia benar, dia seorang penipu. Dan Nabi kata, tanya kepada Abu Hurairah, kamu tahu tak siapa kamu cakap dengan siapa 3 malam berturut-turut tu? Kan Abu Hurairah kata tak tahulah. Kan Nabi kata itulah syaitan. Syaitan. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Maknanya ini satu dalil menyatakan bahawa syaitan boleh menyerupai seorang lelaki, manusia. Boleh, maknanya begitu. Dan ada juga kalau kita pengalaman saya juga lah. Kan ada kes seorang perempuan, kan, dia rasa heran. Dia cerita kat saya, dia kata bila dia naik atas, dia nampak suami dia. Padahal tadi sebelum dia naik atas, suami dia di bawah. Kan? Nampak? Kan? Jadi dia pelik lah. Tadi suami ada kat bawah, tiba-tiba naik atas, suami ada di atas. Hak mana satu suami dia yang betul, tuan-tuan? Maknanya salah satu tu adalah syaitan yang menyerupai suami dia. Dia boleh, ini maknanya dia boleh menyerupai. Bahkan dalam peristiwa mesyuarat di Darun Nadwah, dekat parlimen Darun Nadwah, kan, dekat dengan Masjidil Haram tu, kan ada satu bilik yang bertentangan dengan bilik muazzin tu. Itu bilik dipanggil Darun Nadwah, tempat orang-orang kafir Quraisy mereka itu bersidang, bermesyuarat apa tindakan yang diambil terhadap Nabi sebelum Nabi berhijrah. Kan, cadangan daripada kalangan mereka mencadangkan kita buang Nabi daripada Mekah. Tapi syaitan ada dalam majlis itu. Dia menyerupai seorang lelaki tua, syekh. Dia menyerupai seorang lelaki tua. Dia kata dia tak setuju. Dia tak setuju cadangan ni supaya dibuang Rasulullah daripada Mekah, mana keluar negeri, buang daerah, tak mau. Sebab apa, nanti pun kalau dia dibuang nanti dia akan berdakwah pula di tempat negeri yang dibuang. Dia ada pengikut yang ramai, akhirnya dia akan menggugat kita juga. Ada pula yang mencadangkan supaya Nabi dipenjara, ditangkap penjara je, supaya dia tak boleh berdakwah lagi dah. Pun syaitan laki-laki yang menyerupai syaitan yang menyerupai laki-laki tua ni pun tak setuju. Kan, tak setuju. Dia kata kalau kita tangkap dalam penjara, nanti dia punya sahabat-sahabat dia di luar nanti akan keluarkan dia buat demonstrasi ke apa, kan, reformasi ke. Tak boleh. Last kali pengurusi pada malam itu siapa dia? Abu Jahal. Abu Hurairah mempengurusikan mesyuarat pada malam itu, mencadangkan kita bunuh ya Nabi Muhammad ni. Dia tak panggil Nabi lah, dia kata kita bunuh ya Muhammad dengan satu tetakan pedang daripada pemuda-pemuda yang mewakili kabilah masing-masing, agar keluarganya tak dapat untuk menuntut bela di atas pembunuhan itu, sebab ramai yang terlibat. Di cadangan ini pun diterima, disokong oleh syekh tu, syaitan tu. Itu yang malam Nabi dikepung tu, kan, pemuda-pemuda Quraisy dah kepung dah rumah Nabi, nak bunuh Nabi, nak tetak Nabi dah, kan. Tetapi Nabi dapat keluar dengan selamat. Pemuda-pemuda semuanya mengantuk tertidur, dan Nabi pun keluar daripada rumah tu. Kemudian mereka pun serbu rumah tu, dan ketika itu Sayyidina Ali mengambil tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Bila mana mereka tengok-tengok Sayyidina Ali, mereka tak jadi nak bunuh lah, sebab itu bukan dia punya sasaran dia.
Nabi dah keluar dah untuk berhijrah ke Madinah. Jadi maknanya lelaki yang alam pesurat tersebut dia merupakan syaitan. Syaitan tuan. Ini boleh itu dia. Bahkan juga pernah syaitan menyerupai Suraqah bin Malik, seorang sahabat yang mana dia sebelum itu seorang yang kafir, dan dialah yang mengejar Nabi dalam peristiwa hijrah. Bila mana dia dekat dengan Nabi, kan, kuda dia terperosok dia punya kaki ke dalam tanah, tak dapat nak kejar Nabi. 3 kali terperosok. Dia kata dia heran, ini ada benda yang tak yang tak ni lah, something wrong lah kata dia, kan. Akhir dia menyerah diri, dan ceritanya pendekkan cerita, kemudian dia pun memeluk Islam, dan dia walaupun dia nak tangkap Nabi tak jadi, dan dia pula melindungi Nabi pula lagi, kan. Ini Suraqah bin Malik tu pernah syaitan menyerupai Suraqah bin Malik. Ini makna boleh Itu sebab tuan-tuan, kadang-kadang ada seorang meninggal, kan. Bila orang meninggal, kan, tiba-tiba nampak dia hidup balik. Dia balik rumah. Kan? Siapa dia tu? Syaitan. Bukan dia tu yang balik, kan? Bukan orang tu yang balik. Bahkan dulu kan kita dengar dekat mana? Dekat Pahang ke mana tu, permaisuri, kan. Dia perlu nampak permaisuri lepas dia meninggal, kan. Dia pun nampak dia. Siapa tu? Syaitan menyerupai tu. Permaisuri tu tak balik lah, tuan-tuan. Dia ada di alam barzah dah. Itu kita kena faham. Syaitan menyerupai manusia. Boleh Baik. Dan syaitan juga, tuan-tuan, antara kelebihan mereka ialah mereka dapat melihat kita, kita tak dapat melihat mereka lah, kan. Bahkan di kalangan kita ni pun ada ni. Kita tak nampak kalau kita nampak kita pun takut, cabut lari kita. Kan. Tuan kata syaitan dekat kita pun ada dah seekor qarin. Setiap orang ada qarin. Ni. Semua qarin ada. Qarin ni duduk di belakang kita. Kita ada 2 qarin malaikat, kiri kanan, malaikat yang menulis catatan baik dan jahat, dan 1 qarin daripada syaitan. 2 qarin malaikat, makna kata qarin ni maknanya yang menemani kita. Ke mana kita pergi, dia akan pergi mana pun. Dia tak akan berpisah dengan kita. 1, 2 malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kan, kiraman katibin, menulis apa yang mereka tahu, apa yang kamu lakukan. Kemudian 1 lagi, qarin kita syaitan. Tu dah ada pada kita dah, kan. Campur dengan syaitan-syaitan yang lain lagi. Kan. Kita tak nampak je. Kalau kita nampak, susah kita, kan. Tapi dia orang nampak kita. Berdasarkan ayat, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan golongannya melihat kamu sebagaimana kamu tak dapat melihat mereka. Ini surah Al-A'raf ayat 27 menyatakan tentang syaitan dan golongannya melihat kamu sebagaimana kamu tak dapat melihat mereka. Mereka boleh lihat kita. Maknanya mereka gaib daripada pandangan kita. Tetapi syaitan juga, tuan-tuan, dia tak boleh melihat malaikat. Syaitan gaib daripada pandangan mereka kepada malaikat. Malaikat melihat syaitan, syaitan tak dapat melihat malaikat. Malaikat pula tak dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Allah lebih gaib lagi lah. Lebih gaib lagi. Maknanya kita tak dapat melihat syaitan. Syaitan tak dapat lihat malaikat. Malaikat tak dapat lihat Allah Azza wa Jalla. Tak dapat lihat, kan. Cuma kita akan dapat lihat jugalah Allah Ta'ala, kan. Bila mana kita dibangkitkan nanti, kita antara
nikmat yang terbesar, antara nikmat yang terbesar selepas nikmat syurga, nikmat dapat melihat wajah Allah yang sangat mulia, indah dan cantik. Ini disebut dalam surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang-orang yang melihat wajah Allah dalam keadaan berseri-seri, gembira, seronok tengok wajah Allah. Nikmat, katakan. Nikmat yang kedua terbesar di akhirat, nikmat melihat wajah Allah. Hanya orang-orang yang beriman saja yang dapat melihat wajah Allah. Orang-orang kafir, Allah haramkan bagi mereka melihat wajah Allah. Sebab apa? Melihat wajah itu satu daripada nikmat yang terbesar di hari akhirat. Bagaimana wajah Allah, kita tak tahu. Nanti kita tahulah macam mana, kan? Bila kita dapat lihat tu, makna kita orang yang dapat masuk syurga lah tu. Kalau yang tak dapat masuk syurga, dia tak akan dapat lihat Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita di kalangan ahli syurga dan dapat melihat wajah Allah yang cantik, indah, lagi mulia. Baik. وروى البيهقي في مناقب الشافعي بإسناد عن الربيع سمعت الشافعي يقول من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيا. Yaitu Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i dengan isnad daripada Ar-Rabi', aku mendengar Al-Imam Syafi'i, ia berkata, sesiapa yang mendakwa bahawasanya dia melihat jin, kami batalkan kesaksiannya, melainkan dia adalah seorang nabi. Apa maksud dia? Maksud dia, tuan-tuan, kita tak boleh melihat jin dalam bentuk yang asli. Siapa-siapa yang mendakwa dia boleh melihat jin bentuk yang asli, dia seorang penipu, pendusta, dan kami batalkan kesaksiannya. Maknanya dia tak layak untuk jadi saksi. Orang yang berdusta ni, tuan-tuan, pendusta, pembohong, dia tak layak untuk jadi saksi. Sebab itu kata Al-Imam Syafi'i, abtalna syahadatahu illa ayyakuna nabiyyan, melainkan dia seorang nabi. Nabi bila kata dia dapat melihat jin, itu suatu yang benar untuk nabi saja, bukan untuk orang lain. Tak boleh. Sesiapa pun tak boleh melihat jin dalam bentuk asli. Tak boleh. Kita kalau dapat lihat pun dalam bentuk jelmaan saja. Dia menjelma sebagai manusia, dia menjelma sebagai haiwan dan seumpamanya. Okey, itu boleh. Itu pun kalau kita lihat, itu juga satu bentuk gangguan yang dilakukan oleh jin terhadap kita. Sebab apa? Dia menampakkan diri dia kepada kita dalam bentuk jelmaan-jelmaan. Okey, baik. Qala Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, al-kalbul aswad syaitan, al-kilab wal jin tatasawwaru bisurati kasiran wa kadzalika bisurati al-qit al-aswad li'anna as-sawad ajma'a lil qawi syaitaniyah min ghairi wa fi quwwatil hararah. Kata Imam Ibn Taymiyah, anjing hitam itu adalah syaitan. Anjing hitam, tuan-tuan, siapa-siapa nampak anjing hitam, syaitan sebenarnya. Itu sebab anjing mana ada warna hitam sangat. Kalau ada, dia syaitan.
Dan dia sebagai jelmaan dengan surah dengan jelmaannya yang banyak. Maknanya jin ni tuan-tuan, kebanyakan dia menjelma sebagai anjing hitam. Itulah jelmaan yang kebiasaannya. Dalam kebanyakan hal, keadaan dia menjelma sebagai anjing hitam. Begitu juga dia menjelma sebagai kucing hitam. Kucing hitam pun dia. Kenapa jin tuan-tuan dia menjelma sebagai warnanya hitam? Kenapa hitam? Kenapa tidak putih? Kenapa tidak kuning? Kenapa tidak biru? Sebab bila mana dia menjelma sebagai makna hitam tu adalah satu kekuatan bagi dia. Maknanya dia mendapat kekuatan dengan sebab jelmaannya itu sebagai jelmaan yang berwarna hitam. Tu kalau ular hitam. Kan? Kalau kambing hitam. Unta hitam. Biasanya tuan-tuan, kebiasaannya begitu. Sebab apa? Sebab hitam itu memberikan suatu kekuatan kepada dia. Disebut sini ya. Ajma'alil qawi asy-syaitaniyah. Itu dia punya ni ya. Itu sebab itu dia keluar waktu malam. Siang-siang hari dia tak keluar sangat. Kan? Siang hari dia relax, bertenang. Dia rehat, tidur. Siang hari dia tidur. Malam dia berjaga. Tu kalau orang macam tu kira dia ikut sunnah jin jugalah tu. Syaitan jugalah. Kan? Siang tidur, malam jaga tu syaitan. Tu sebab waktu dia nak mula tu waktu senja. Waktu senja tu waktu mula-mula operasi dia. Tu waktu senja tu jangan kita keluar rumah. Kan? Tutup tingkap, tutup pintu. Itu memang ada hadis. Bila mana waktu senja tutup tingkap dan pintu. Sebab apa? Sebab kalau kita dalam keadaan pintu dan tingkap terbuka, dia masuk ke dalam rumah kita. Tapi bila kita tutup pintu dan tingkap, dia tak dapat masuk ke rumah kita. Waktu senja tu memang disuruh untuk menutup pintu dan kanak-kanak jangan biarkan mereka berada di luar rumah. Masukkan kanak-kanak ke dalam rumah. Sebab apa? Sebab bimbang mereka akan diganggu oleh syaitan pada waktu senja. Ada hadis ni, kita akan lihat kemudian. Begitu. Yaqul Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wal jinnu yatasawwaruna fi suwaril ins wal bahaim fayatasawwaruna fi suwaril hayat wal aqarib wa ghairiha wa fi suwaril ibil wal baqar wal ghanam wal khayl wal bighal wal hamir wa fi suwarit tayr wa fi suwarit bani adam. Iaitu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, jin dia menjelma dalam jelmaan, boleh jelma sebagai manusia dan juga haiwan. Dia boleh menjelma sebagai ular, kalajengking, unta, lembu, kambing, kuda, bagal. Bagal ni maknanya kacukan kaldai dengan kuda, dipanggil bagal. Rupa dia nak kata kaldai pun tidak, kuda pun tidak, itu panggil bagal. Kan? Tu orang kata bodoh macam bagal. Bagal. Kemudian kaldai, burung dan juga anak Adam. Maknanya dia boleh merupai mereka semua itulah tuan-tuan. Maknanya manusia dan juga haiwan-haiwan. Dan kebiasaannya dia akan merupai haiwan yang berwarna hitam lah. Anjing hitam, kalajengking hitam, ular hitam, kucing hitam dan sebagainya. Itu sebab kalau kita nampak, kita cepat-cepat isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maknanya kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan dia. Dia boleh untuk melakukan kejahatan pada kita, tapi kita cepat isti'azah, minta perlindungan kepada Allah daripada kejahatan syaitan yang direjam. Ada soalan kita? Oh, ada soalan Baik. Habis tajuk ni dah habis. Kita akan sambung lagi tajuk yang seterusnya pada kuliah akan datang. Kita respon soalan yang sampai ni.
Salam Ustaz, boleh ke makhluk halus, apa tu, jin, syaitan, iblis, bunian dan sebagainya dibunuh? Jawapannya tidak. Kan? Lagipun kita pun tak nampak dia, kita nak bunuh macam mana? Kan? Macam mana kita nak bunuh dia? Kita tak nampak dia. Kita tak tahu dia mati ke tidak. Kita tak nampak dia. Cuma kita boleh minta pada Allah, kita minta menghindari dia daripada kita. Itu je. Kita nak dia jauh daripada kita. Dia tidak mengganggu kita. Kita nak dia pergi daripada kita. Itu dia. Itu sebenarnya, kan? Bukan kita nak bunuh dia buat apa. Kita pun tak tahu dia mati ke tidak. Kan? Setengah orang dia kata dia bunuh dia, mengarut dia. Mana tahu syaitan tu mati. Apakah benar bila dikatakan bahawa jin memiliki hubungan dengan jasad dan penyakit-penyakit atau gangguan kerja organ tubuh yang menimpa seseorang? Apa makna ni? Apakah benar bila dikatakan bahawa jin memiliki hubungan dengan jasad dan penyakit-penyakit atau gangguan kerja organ tubuh yang menimpa? Maknanya jin boleh menyebabkan seseorang itu sakit. Itu dipanggil gangguan penyakit. Dia boleh menyebabkan sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang, sakit lutut, sakit mata, sakit gigi. Baru ni saya seorang doktor jumpa pakar lah. Sakit gigi, tuan-tuan. Dia tak boleh nak makan kena telan. Doktor kata tak ada penyakit. Jumpa pakar macam-macam, pakar gigi pun jumpa. Nak berus gigi pun sakit. Bayangkan, tuan-tuan, bila kita ruqyah dia sakit. Maknanya ada gangguan pada dia lah. Dia boleh menyebabkan gangguan yalah, gangguan penyakit gigi, ataupun mungkin berdesing telinga dia, ataupun mungkin batuk yang berpanjangan, demam yang tak kebah, boleh kan? Ataupun dia dalam keadaan tak menyebabkan seorang itu dia tak ada selera makan, dia juga dan berbagai-bagai lah gangguan tu, macam-macam bentuk. Di antaranya boleh memberikan penyakit, mana dia boleh mendatangkan penyakit itu. Sebab bila jumpa doktor, doktor pun tak tahu sakit apa. Buat macam-macam test dah, kan? Buat CT scan, kan? Buat apa lagi, MRI, apa benda tu. Kemudian buat lagi X-ray dan sebagainya. Tak boleh. Doktor kata tak ada apa, kan? Sekali dia nak buat apa, last kali dia ambil air tulang belakang. Itulah dia punya last kali nak buat uji kaji, tuan-tuan. Jangan sekali-kali bagi dia ambil air tulang belakang. Pergi jumpa pengamal perubatan Islam dulu. Ya, kita sambung sekejap. Okey, salat azan dulu.
Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Salli ala Muhammad. Bahari da'wati tamati wassalatu Muhammadan lil wasilah Muhammadan mahmudan lil ladzi. Baik. Ya, jadi maknanya jin boleh menyebabkan seseorang itu dia sakit yang tak dapat dikesan oleh perubatan moden. Bila buat segala test, doktor kata tak ada apa, normal. Akhir sekali dia akan ambil air tulang belakang lah. Tu dia punya uji kaji dia lah. Dan ada seorang budak dia main bola. Petang dia main bola, lama dah. Kemudian kaki dia sakit. Kaki sakit. Tak boleh berjalan. Pergi hospital. Buat macam-macam X-ray apa benda, tak ada masalah. Akhir sekali doktor kata kita ambil air tulang belakang. Ambil air tulang belakang pun tak ada apa. Kemudian baru dia cari perubatan Islam. Bila baca dekat dia, jin tu bercakap tuan-tuan. Mana ada jin dalam badan dia. Mungkin dia sebab apa? Sebab dia main bola tu mungkin dia tertendang jin kot. Tu dah. Dah memang betul. Jangan tuan-tuan, senja-senja kadang-kadang dia orang main bola sampai maghrib tu. Kan waktu tu main bola lagi. Kan ada setengah kita orang budak-budak kita kan. Depa main lagi. Maghrib pun main. Kita dulu pun main juga dulu. Masa budak-budak dulu kan. Oi, maghrib main lagi, masa tu rancak lagi tu. Kan? Tak kira maghrib tak maghrib, main selagi mana nampak bola, selagi tu main. Kan? Bahaya tu tuan-tuan. Masa tu takut tendang kena kepala dia ke, kena dia punya anak ke apa benda. Itu yang dia kacau tu. Yang tak boleh berjalan tu tuan-tuan. Tak boleh berjalan. Sampai ambil air tulang belakang. Lepas tu baru nak jumpa kita. Jumpa ada benda dalam badan tu tuan-tuan. Baru tahu kata penyakit tu bukan sebab penyakit biasa, tapi penyakit tu sebab ada gangguan jin dalam badan dia yang menjadikan kaki dia tu sakit. Oh jangan. Ada juga budak dia main bola dekat mana? Dekat Kota Damansara. Dia ada rumah flat dekat tepi tu ada tokong Hindu. Kecil je lah. Dia tendang bola, kena tokong tu, patah tangan dia. Bila patah tangan dia sakit.
Tangan dia sakit tuan-tuan. Dia sakit tangan dia. Makna dia jadikan tangan dia balas dendam lah. Jangan tuan-tuan. Bukanlah pasal dia boleh, bukan sebenarnya patung berhala tu tuan-tuan, dia tak boleh berbuat apa-apa. Dia patung tuan-tuan, tapi yang masalahnya setan duk tenggek atas patung tu. Itu yang duk kacau tu. Depa duk puja, setan duk tenggek Tapi patung sesaja patung tu sendiri tak boleh buat apa-apa. Tak boleh apa. Masalahnya setan tu. Dia marahlah pasal tangan patung tu dah patah kan. Ni kan, jadi tangan dia sakit. Kan, tangan budak tu sakit. Jadi bila kita baca memang ada gangguan dah. Dia kacau tuan-tuan benda ni. Nah. Baik. Assalamualaikum Ustaz, ada tak amalan rutin yang selayaknya dilakukan agar rumah kita selalu dijauhi syaitan yang suka mengganggu? Amalan rutin ni tuan-tuan ialah membaca Al-Quran dan berzikir. Itulah yang boleh melemahkan dia, menjadikan dia tak boleh duduk di rumah kita. Lebih-lebih lagi kalau kita baca suratul Baqarah di dalam rumah kita berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu kubur-kubur. Maknanya rumah yang tak dibaca di dalamnya Al-Quran, rumah ni macam kubur. Sebab kubur bukan tempat baca Quran. Kubur tempat kita pergi ziarah, ambil pengajaran supaya kita dapat menyati akan kematian dan akhirat, dan kita mendoakan si mati dengan ucapan salam dan sebagainya. Itu yang sunnahnya. Kita tak baca apa-apa di kubur tu. Jadi kalau rumah yang tak dibaca di dalamnya Al-Quran, rumah tu macam kubur. Kubur. Nabi kata sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibaca di dalamnya suratul Baqarah. Baca surah Al-Baqarah lah. Kalau umpamanya di rumah kita ni tuan-tuan, dengar bunyi-bunyi kan, ketukkan pintu ke, siling duk dengar apa-apa ke kan, duk ubah kursi meja atas siling tu, siapa pula duk main tengah-tengah malam ni tuan? Ada tuan-tuan. Lebih-lebih lagi rumah-rumah flat kan, rumah-rumah macam apartment tu, itu biasa. Padahal di atas rumah tu tak ada siapa, kosong. Bila kosong tu dia masuk tu kan. Jangan dibiarkan rumah kosong begitu lama. Bila rumah tu kosong lama tuan-tuan, dia masuk lah. Dia tengok kan, dia pun tak biasa rumah. Dia duduk free je lah. Dia kacau rumah kita tu. Sungguh. Setengah tu kadang-kadang dia main perabot kan, tolak sana tolak sini. Kadang-kadang peti ais dia bawa keluar daripada peti ais segala botol kicap, sos tomato. Siapa pula yang main kan? Dia boleh tu. Yang main kan? Macam-macam dia boleh ganggu. Kadang-kadang dia buka TV tu buka sendiri. Siapa? Buka lampu. Ada satu restoran tu, dia kata dia tutup dah lampu ni. Besok pagi datang buka lampu tu buka. Dia main lampu, dia main macam-macam lah. Dia buka TV, ada satu tempat tu kawasan baru kan, dia buka TV. Buka TV. Mari pagi tu TV tu buka. Nampak kan? Maknanya dia main-main lah situ. Maknanya dia ada di situ lah. Dia kacau tu. Jadi sebab itu untuk nak menghalau jin ni tuan-tuan, Nabi kata baca suratul Baqarah. Suratul Baqarah ni lah panjang lah kan. Surah yang paling panjang dalam Al-Quran, 286 ayat. 2 juzuk lebih tuan-tuan kan. Kalau kita nak baca memakan masa 2 jam. 2 jam lah kan. Satu juzuk lebih kurang 45 minit. 2 jam maknanya satu betul sejam setengah, 2 juzuk. Tambah lagi setengah juzuk lagi, dekat dengan setengah juzuk maknanya lebih kurang 2 jam lah kan. Tu pun baca tu kena betul-betul baca. Jangan kita kira nak cepat habis je. Kita kena raikan tajwid Al-Quran tu bukan kita dapat pahala, baru dia mujarab. Dia bukan main baca je dah. Baca betul-betul sebab Allah kata warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertib dan rapi. Barulah
kita baca tu dapat pahala, betul, dan mujarab, diterima oleh Allah. Kalau kita main baca je, syaitan tak lari, syaitan datang lagi tuan-tuan. Kalau kita baca tak betul, bukan dia lari, dia lagi suka tuan-tuan. Pasal apa? Dia baca tak betul. Tu kena baca betul-betul. Jangan kita duduk main baca je, pelan-pelan tak apa, kan? Pelan-pelan baca surah Al-Baqarah di rumah. Kalau kita ada 4 orang di rumah, kita boleh baca Quran, kita bahagia, kan? Bukan semesti kita seorang baca. Yang penting semua ayat-ayat Quran tu dibaca. Jadi kalau kita buka surah Al-Baqarah, dia ada 48 muka surat, 24 helai, 24 helai. Jadi kalau dia 24 helai, kita bagi seorang 6 helai. Kalau ada 4 orang, kan, yang boleh baca lah, 4 orang 6 helai, 12 muka surat. Maknanya itu lebih kurang setengah jam habis, semua ayat-ayat itu dibaca. Kalau tidak pun tuan-tuan, kita jemputlah pelajar-pelajar tahfiz ke yang boleh baca Quran, datang rumah kita untuk bacakan surah Al-Baqarah di rumah kita. Ya, dia orang sebelihlah kambing seekor, kan? Betul, kan, jamulah sikit, kan? Begitu. Itu sebab tuan-tuan, kalau nak masuk rumah baru, bukan baca surah Yasin. Kita orang Melayu ni tuan-tuan, modal Yasin saja. Apapun Yasin, semuanya Yasin tuan-tuan. Masuk rumah baca Yasin, kan? Tak, baca surah Al-Baqarah yang Nabi suruh baca. Panjanglah sikit, kan, tapi kita bahagi-bahagilah, boleh. Itu amalan yang paling kuat, power lah, untuk menghalau syaitan yang ada di rumah kita. Ini berdasarkan hadis, kan? Bila berdasarkan hadis ini betul lah. Okey. Dah soalan terakhir. Assalamualaikum, boleh ke jin menyerupai Rasulullah? Apa pendapat Ustaz? Ada yang mendakwa bermimpi berjumpa dengan Nabi sallam, kita pun tak pernah melihat wajah Nabi sallam. Okey, baik. Syaitan tidak boleh merupai Rasulullah, tak boleh. Ya, tak boleh. Dia boleh merupai kita, saya, tuan-tuan, dia boleh merupai, tapi Nabi sallam tak boleh. Ini berdasarkan hadis. Nabi kata, marra'ani fil manam fa huwa ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Nabi kata, sesiapa yang melihatku dalam mimpi, sesungguhnya dia melihatku. Sesungguhnya syaitan tak dapat menyerupai aku. Syaitan tak boleh menyerupai baginda. Cuma masalahnya tuan-tuan, kita tak tahu benar ke yang kita mimpi itu Rasulullah. Syaitan dia boleh menipu kita untuk mengaku dia sebagai Rasulullah dalam mimpi tuan-tuan. Dia boleh, kan? Itu kita tak confirm betul ke Rasulullah ataupun tidak, sebab kita tak pernah melihat wajah Rasulullah, kan? Dan syaitan boleh menyerupai apa-apa laki-laki, kemudian dia kata, aku ni Rasulullah. Boleh tak? Boleh. Jadi tak confirm. Mungkin betul, mungkin tidak. Cuma syaitan tak boleh menyerupai Rasulullah, itu je lah. Tapi dia boleh menyerupai lelaki lain dan dia mengaku dia Rasulullah, tu boleh. Sebab itu kita pun tak tahu tuan-tuan. Sebab itu maknanya kalau kita mimpi pun wallahu a'lam, kan? Wallahu a'lam. Lagipun mimpi ni satu mainan tidur sama, kan? Dia satu benda yang bukanlah kelebihan sangat pun, kan? Yang kita disuruhlah ikut Nabi tu, itu yang lebihnya, kan? Bukan mimpi Nabi, kan? Mimpi Nabi ni, mimpi pun tak apa, tak mimpi pun tak apa, kan? Tetapi yang penting ikut Nabi, itu yang disuruh tuan-tuan, kan? Itu benda yang kita nak kena ambil, insya-Allah. Wallahu alam. Setakat itu dulu. Wallahu alam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.